Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hazmi Haikal bin Nurdin dari kelas Pak Ibn Afif akan membentangkan pelajaran 24 Pendidikan Agama Islam tingkatan 4, Adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Unit 1, Adab terhadap orang sakit. Dalil Nakli. Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Udul maridah wa at'imu ja'i'a wa fakul aniya. Riwayat Bukhari. Maksudnya, ziarahilah orang yang sakit dan berilah makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Adab terhadap orang sakit. Dari segi aspek ibadat, pertama, mendoakan kesihatan mereka. Kedua, membantu mereka yang ingin melakukan ibadat. Berikut adalah doa ketika menzari orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azima rabbal arshil azim an yu'afiyaka wa yashfiyaka. Ilal afahullah min zalikal marad. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksud, aku bermohon kepada Allah yang memiliki arasy yang tinggi, semoga kamu diberi kesembuhan dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkannya dari penyakit itu. Dari segi aspek emosi pula, pertama, memberikan semangat dan motivasi agar mereka sabar dan redha. Dan yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama. Dari segi aspek fizikal pula, pertama, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Yang kedua, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Hikmah apabila beradab kepada orang sakit. Pertama, menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah SWT. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah SWT. Ketiga, melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Unit 2, Adab terhadap orang kurang upaya. Maksud orang kurang upaya ialah seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara aktif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Dalil Nakli. An amra'ata kanat fi aqliha syai'in faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajatan faqala ya umma fulani anzuri ayya sikaki siti hatta aqdiya laki hajataki faqalan ma'aha fi ba'di turuki hatta faradta min hajatiha. Maksud, seorang wanita mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam satu urusan. Rasulullah SAW bersabda, wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu? Lalu Rasulullah meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Adab terhadap orang kurang upaya. Dari segi aspek ibadat, pertama, membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadat. Kedua, menyediakan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadat dengan selesa. Dari segi aspek emosi, pertama, memberikan layanan dengan penuh kasih dan sayang terhadap mereka. Kedua, tidak mengejek dan menghina mereka. Dari segi aspek fizikal pula, pertama, memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Kedua, menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Hikmah apabila beradab kepada orang kurang upaya. Pertama,
menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Kedua, memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Ketiga, melahirkan rasa syukur kerana memberikan fizikal dan mental yang sempurna. Keempat, memudahkan orang kurang upaya melaksanakan urusan harian. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menjaga adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya kerana ia mencerminkan pribadi kita serta agama Islam di mata orang lain. Selain itu, banyak hikmah yang boleh diperoleh sama ada terhadap orang sakit atau orang kurang upaya, malah pada diri kita sendiri. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.